Alhamdulillah, kembali kita ke sesi yang kedua tentang hukum-hukum isu semasa. Kita dah kenal rongga terbuka. Tadi kita bahaskan telinga. Kali ini kita nak membahaskan tentang dubur sebenarnya. Isu orang yang basuh beristinja, kemudian ketika dia buang air, dia membasuh kemaluan dia, dubur tadi tu, sehingga termasuk jari. Jadi macam mana hukum dia? Ada satu istilah dalam perubatan memasukkan ubat ke dalam hidung. Dipanggil apa istilah dia? Dipanggil su'ud. Memasukkan ubat ke dalam hidung. Dipanggil su'ud. Kemudian ada lagi perubatan memasukkan ubat melalui zakar, ataupun farash. Memasukkan ubat melalui dubur. Itu macam baby kita masuk ubat demam tu. Masuk ubat dubur lah orang panggil, ubat demam tu. Maknanya apa? Maknanya zakar dengan dubur ni, dia adalah merupakan saluran yang tadi tu sebut tu, dia boleh mencerna. Dia boleh mencerna ubat. Dan dia merupakan laluan. Bahkan dia laluan yang lebih hampir dari satu segi untuk sampaikan ke dalam tubuh. Kalau budak tu tak boleh makan melalui ubat, melalui mulut, so kita masukkan melalui dubur. Jadi adalah relevan untuk dia dijadikan sebagai rongga yang juga boleh membatalkan puasa sekiranya masuk sesuatu ke dalamnya. Namun bila kita bahaskan benda ini, tidak dapat kita tinggalkan unsur ta'abbud tadi. Kerana kalau yang dimasukkan itu bukan ubat pun, dia tetap akan membatalkan puasa. Sekarang ni kita kena tahu dulu sempadan. Sempadan zahir dan batin. Baru kita boleh bahaskan masalah satu orang dia beristinja di siang Ramadan lalu memasukkan jari, batal ataupun tidak. Batal ataupun tidak sebenarnya simple je. Sampai tak yang ke batin tu. Kalau sampai ke batin, batal. Kalau tak sampai ke batin, tak batal. Sekarang di mana sempadan? Di mana sempadan zahir dan batin. Satu perkara lagi yang kita perlu jelas untuk faham masalah ni, beristinja ni hukumnya wajib. Betul tak? Kalau satu orang tu dia buang air besar, dia istinja tak betul, adakah sembahyang dia sah? Sebenarnya tak sah. Kita sembahyang, kita kena bersih daripada najis di bahagian zahir tubuh kita. Jadi bahagian yang kita kena basuh masa istinja ni bahagian mana? Bahagian yang fuqaha kata apa? Kalau orang tu dia mencangkung, bahagian dia terbuka. Kawasan yang terbuka tu semua adalah zahir. Bila zahir wajib basuh, dia bukan batin. So kalau dah begitu, maknanya kita kena basuh bahagian zahir. Dan nak basuh tu kena masukkan air. Nak basuh tu kena masukkan jari. So kalaulah bahagian itulah bahagian membatalkan puasa, dia kontra. Nampak tak kontra dia? Kena basuh. Bila basuh kena sampaikan air. Tapi dalam masa yang sama, bila sampaikan air, batal. So maknanya kena berak waktu malam lah, dalam Ramadan. Begitu. Jadi daripada situ kita boleh keluarkan kawasan yang wajib basuh, wajib sampaikan air. Dan bila nak basuh dengan lebih sempurna, kita kena menggunakan jari, maka kawasan itu adalah zahir. Belakang daripada itu, batin. Yang mana bukanlah kawasan yang wajib kena air, wajib basuh, apatah lagi nak masukkan jari, dia adalah batin. Ada definisi sama juga, dhabit yang disebut dalam kitab Buriyah, dalam kitab Bushra Al-Karim yang saya sebutkan tadi. Dia kata apa? Ma wara al-mujawwaf al-mujawwaf ba'da al-masrubah. Kalau nak jelas lagi, ini dia panggil masrubah. Masrubah ni daging kemut lah. Kalau takut tak faham lah saya guna perkataan tu. Yang berkedut tu. Kena jelas di fiqh, dia tak boleh nak kiasan kan, metafora, takut tak faham. Kan? So kawasan ni, atau dia panggil daging yang gunting tahi. Yang potong. Orang tua panggil. Jadi kawasan ni
dia tak ada rongga lagi sebab dia daging. Okey. Perasan tak? Dia tak ada. So bila orang tu dia cangkung, benda tu dia terbuka. Jadi kawasan tu kena basuh. Dia belakang daging ni barulah dia ada mujawwaf, berongga. Ni daging, ni sebenarnya rongga kat sini. So kalau setakat kat sini tak batal. Dia kalau dia masuk lagi sampai ke melepasi daging tu, di situ baru ada rongga. Bila sampai ke situ barulah membatalkan. Dan kawasan itu kenapa batal? Sebab dia sebenarnya dah masuk dah ke sempadan yang tak wajib basuh, tak wajib dibersihkan. Jadi kalau kamu masukkan juga sampai situ, di situ kamu telah buat benda yang tak disuruh. Maka batal puasa. Ada sebagian ulama Syafi'i dalam kitab apa sebut? Kalau tak silap saya dalam kitab Fathul Mu'in, Al-Qadhi Husain ni sebahagian ulama Syafi'i berpandangan, oleh kerana bila buang air besar ni mungkin telanjur masuk kan, maka beliau mensyaratkan Ramadan ni adalah afdalnya berak waktu malam. Sampai tahap tu demi mengelakkan daripada terlanjur, maknanya terlebih masuk ketika siang Ramadan. Itu pandangan beliau lah. Muktamadnya tidak seperti itu. Bila ada keperluan buang je lain. InsyaAllah tak ada masalah. Okey.